Okey, nampak? Hui Ming, nampak Hui Ming? Fatini, Fatini pula. Khairani, nampak tak? Nampak? Nampak, okey. Okey, Cikgu Ustaz Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni Cikgu habiskan bab 5. Last topik iaitu graf berpemberat dan terarah. Bila sebut graf, hari tu Cikgu ingat mesti ada apa? Yang apa ni? Bucu. Mesti ada bucu. Lepas tu dia disambungkan oleh apa tu? Garis tepi. Tepi kan? Okey. Untuk hari ni bila disebut berpemberat dan terarah, terarah tu maksudnya graf tu ada arah. Contoh kalau cikgu bagi bucu A, bucu B, bucu C. Okay, so bila arah maksudnya dia ada anak panah menunjukkan arah macam tu. Tu. So graf ini dah jadi graf terarah. Tapi bila disebut berpemberat, dia bagi sekali jaraknya. Contoh dari A ke B 5 kilometer. Dari B ke C 2 kilometer. Dari A ke C 7 kilometer. Benda ni dah jadi graf berpemberat sebab dia ada berat dan terarah sebab dia ada arah. Tu faham? Tu maksudnya berpemberat dan terarah. Okay, tak apa, kita tengok contoh. Okay, contoh kat sini. Tu beza. Sebab kadang-kadang ada soalan. Nyatakan perbezaan di antara graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Awak kena tahulah. Contoh soalan ni, dia minta dua. Okay, contoh. Berikan dua perbezaan di antara graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Dia boleh tanya soalan macam tu. So awak kena tahulah. Apa beza graf berpemberat dengan tak berpemberat? Jenis graf, kalau graf pemberat, dia mestilah graf terarah dan graf tak terarah. Dua-dua boleh. Nampak ni tengok. Cikgu besarkan sikit. Ni pun ada dalam buku teks ni. Kalau graf berpemberat, beza, yang ni dia tak ada beza. Untuk jenis graf dia tak ada beza. Sebab dia sama je. Graf pemberat boleh graf terarah, boleh graf tak terarah. Kan? Graf tak berpemberat pun sama. Boleh graf terarah dan graf tak terarah. Maksudnya itu persamaan lah, bukan perbezaan. Itu persamaan. Tapi kalau tepi dia mana? Apa maksud tepi? Tepi tu yang tepi lah. So bucu, tepi. Ni tepi. Okay, garisan tu tepi. Tepi tu kalau graf berpemberat, dia ada nilai atau pemberat. Macam cikgu tulis tadilah. Dia ada nilai, dia ada pemberat. Maksudnya dia ada berapa kilometer contoh. Berapa kg contoh. Kan? Tapi kalau graf tak pemberat, dia tiada nilai atau pemberat. Tak ada pemberat, dia tak ada pemberat lah. Maksudnya dia kosong sahaja. Contoh kalau yang ini, contoh dari sini ke sini, kan? Dia tulis 5 unit. Contoh. Tu adalah maksudnya ada pemberat. Tapi yang ni, yang sini ni, dia hanya gitu je lah. Dia tak ada nilai dan tak ada pemberat. Okey, itu maksudnya. Contoh graf-graf yang menggunakan graf berpemberat. Contoh graf-graf yang menggunakan graf berpemberat ialah jarak di antara dua bandar. Contoh awak, Jaya Gading Taman Tas, 2 kilometer. Awak kena tulislah contoh macam mana nak lukis. Contoh, ni kan. Contoh gitu. Jaya Gading. Sini Jaya Gading. Sini Taman Tas. Sini Pekan. Contoh kan? Sambung. Kan? Gitu. Okay. So sini Jaya Gading Taman Tas berapa? 5 kilometer. Taman Tas Pekan 40 kilometer. Macam tu. Ini graf berpemberat lah. Kalau cikgu nak tambah arah, nak jadikan dia graf terarah dan berpemberat, letak je lah arah. Macam tu. Okey? Boleh? Faham? Okey, masa yang diambil untuk suatu gerakan. Contoh tadi ni jarak kan?
boleh juga cikgu ubah ni. Dari Jaya Gading nak pergi Taman Tas ambil masa berapa minit? 10 minit. Contoh kan? Gitu. Dari Taman Tas nak pergi Pekan tadi, ambil masa berapa minit? 50 minit. Contoh. Tu maksudnya kita boleh juga gunakan masa. Okey. Lagi nilai arus. Belajar tak sains? Elektrik. Belajar kan? Arus elektrik kan? Berapa kilowatt, berapa watt. Contoh, dia buat aliran elektrik macam tu. Kan? Dia buat macam tu. Contoh, okey. Dari sini, dari E1 ke E2, berapa kilowatt? Contoh, 12 watt. 12 watt. Contoh. Dari E2 ke E3, 5 watt. Contoh gitu. Boleh? Dia boleh buat gitu. Atau kos dan sebagainya. Asalkan dia ada pemberat. Pemberat tu adalah satu nilai untuk kita mengukur. Kan? Faham? Faham. Beres. Okey, itu kalau berpemberat. Kalau tak berpemberat, dia tak adalah nilai-nilai tu tak ada. Okey? Contoh graf yang digunakan adalah apa? Hierarki jawatan dalam organisasi. Contoh kan, contoh. Awak ada jatah organisasi kelas kan? Contoh. Ketua kelas. Lepas tu, penolong ketua kelas. Lepas tu apa? Setia usaha. Dan seterusnya lah. Ini graf tak berpemberat lah. Okay, cuma kat sini kita tak tulis lah macam tu. Dia akan tulis dalam bentuk contoh macam mana. Dia akan bagi contoh. Ketua kelas. Gitu. Penolong ketua kelas. Lepas tu kat sini. Setia usaha. Bendahari. Macam tu. Lepas tu ni. Apa lagi? Jawatan kuasa. Contoh. Dia boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Peta alir, peta pokok, peta buih. Tengok tak peta buih awak kalau belajar sains kan? Gitu. Peta buih lah tu. Tu peta buih. Boleh sahaja. Macam-macam cara boleh diberi. Okey, faham apa beza graf berpemberat dan tak berpemberat? Boleh. Senang je kan? Tajuk ni senang je. Okey, kita tengok. Kita buat soalan. Okey. Berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jadual 2, jadual 1, jadual 2 bawah ni lah lengkapkan graf berpemberat dan tak pemberat yang diberikan. Okey, graf berpemberat dan tak terarah. Dia suruh awak lengkapkan apa? Lengkapkan graf berpemberat dan tak terarah yang diberikan. Graf berpemberat dan tak terarah. Maksudnya ada pemberat tapi tak ada arah. Maksudnya just nilai sahaja kan. Okay. So kalau kita tengok dari sini, KP. KP tu apa? Kuala Pilah. Dia dah buat dah kat situ. Dia dah tulis dah untuk awak. Lepas tu dari KP dia pergi mana? Juasih. Ni Juasih. Dari Juasih dia pergi mana? Bahau. Tu dah ada dah. 3 dah ada. Cuma yang ada mana? Yang belum ada mana? Dengan BK. Rompin dengan Batu Kikir. Tu. Ini adalah daerah apa ni? Kat negeri mana ni? Tanya sikit pengetahuan. Pahang dengan? Kuala Pilah, Bahau, Juasih. Tu kat mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tu. Negeri, daerah-daerah di antara sepadan ni. Dua daerah. Dua negeri yang bersempadan tu daerah-daerah dia. Okey, macam mana kita nak lengkapkan? Kita kena tengoklah jadual kat bawah ni. So sekarang yang atas ni, yang belum ada ditulis adalah dua ni. So take note. Kat mana kita nak letak benda Allah ni? Okay, so kita kena tengok pula yang bawah ni. Okay, sekarang dari J pergi ke B. Dari J pergi ke B. Dah dilukis belum graf tu? Dah. Dah, dia dah lukiskan ni. Dari J pergi ke B dia dah lukis. Dia dah bagi nilai berapa tu? 11.6. So cikgu lukis. Tulis itu 11.6. Okey, maklumat tu dah ada. Lepas tu daripada KP ke R. KP ke R. Anim Azira ni siapa? Tahu tak? Tahu tak Anim Azira tu siapa? Budak kelawak. Dia pakai nickname Anim Azira.
Saya Adam kot. Oh, Syed. Syed ya, dia baru boleh online kan. Syed ni. Okay, thank you. Okay. Okay, KP ke R pula. Kalau kita tengok KP ke R ni ada tak? KP ke rompin ada tak lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? So kita kena lukis lah. Maksudnya dari KP ke R. Let's say lagi satu. R ada lagi tak? Kita tengok ni. Ada lagi tak R? Ni B ke R. B ke R. Kan dia ada dua benda. Ni dengan ni. Nampak tak? Yang menyambungkan R. Sebab kita nak tahu kedudukan dia kat mana. Yang menyambungkan B dengan R. Tu nampak tak? Tu dua tu. So KP boleh pergi R, B pun boleh pergi R. Okay. So sekarang bila kita lukis KP pergi R. So kat sini. Let's say cikgu lukis kat sini. Ini adalah apa? R. Ini adalah R. Okay, cikgu sambung kan, cikgu kata tak kisah kan kedudukan dia. Asalkan dia jangan bersilang macam tambah tu, tak apalah. Jangan bertindih. Garisan tu tak boleh bertindih, tahu tak? So, kita sambung. Kita dah selesai. KP pergi R dah ada kat situ. Nampak? So, berapa nilainya? Berapa jarak dia? 40. 40. Lepas tu selagi B ke R. B ke R berapa? 20.7. 20.7. Sekarang ni dia ada sebut tak arah? Tak ada kan? Sebab dia nak tak terarah. So kita tak payahlah tulis arah. Okay, sampai situ beres? Beres. Okay, sekarang seterusnya dia nak B pergi ke BK. BK kita dah lukis belum? Belum. Belum. Lepas tu ada lagi tak yang BK? BKJ. Ni kan, 1, 2, BKJ. So maksudnya BK ni dia tak boleh berada di bawah sini. Kenapa tak boleh ada kat bawah? Sebab dia ada nanti dia gabung. bersilang menjadi serabut. Iya, pandai. Sebab kalau cikgu lukis kat bawah gini, okey kan, B pergi BK, kat situ BK, kalau nak buat J dia jadi bersilang gitu. Dia tak boleh kan? So dia kena letak kat mana? Dekat atas J. Kat sini. Kat mana-mana kat belah atas. Kan? Tak kisah awak nak letak sini boleh, nak letak sini boleh, nak letak sini boleh, tak kisah. Asalkan dia jangan bersilang. So cikgu letak mana? Let's say lah cikgu letak sini kan. Cikgu letak situ. Ini apa? BK. Okay. So kat situ B pergi BK. Situ. Berapa jarak dia? 11.4. 11.4. BK pergi J. BK pergi J. Boleh kan? So boleh. Sambung. Boleh. Sambung. Berapa jarak dia? 6.6. 6.6. KP pergi J memang dia dah buat dah ni kan? Ni memang dia dah buat dah. So berapa jarak dia? 9.3. Kat situ. Faham? Faham. Senang je kan? Itu cara kita melukis. Okey, dia ada lagi soalan kat bawah tu. Tu. Saya kecilkan. Nampak tak kalau cikgu kecilkan gini? Tak nampak, dia jadi kabur. Ya, okey, cikgu besarkan. Okey, cikgu lukis besar gini. Okey. Ni nampak? Nampak. Okey. Encik Benny dan Encik Muruges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin. Okey. Dia dua orang. Satu Encik Benny, satu Encik Muruges. Dua orang. Dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Maksudnya sekarang, dia nak dua orang ni semua start daripada mana? Dia start daripada Kuala Pilah. Maksudnya dua-dua start daripada sini. Dua-dua start daripada sini, nak pergi ke mana tadi? Rompin. Nak pergi ke sini. Betul tak? Faham ni? Okey.
Memandu kereta masing-masing dari Kuala Lumpur dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Maksudnya Encik Benny ni ikut shortcut. Dia ada long cut, ada shortcut kan. Contoh macam awak nak pergi Taman Tas. Cara dekat macam mana? Daripada Batu Sebelas. Batu Sebelas straight je kan? Betul? Tapi kalau awak nak pergi Bandar Kuantan, nak ikut jalan jauh, awak pergi mana? Keluar Gambang, pergi ikut highway, keluar ikut Kuantan, LPT masuk ke LPT Bukit Goh tu kan? Ya. Ada jalan jauh, ada jalan dekat. So macam itulah dia nak. Okay. Encik Benny dia nak awak ikut jalan pendek. Tapi Encik Moruges dia nak awak ikut mana? Melalui Juasih dan Bahau. Encik Moruges ni dia mesti lalu Juasih dan Bahau. Baru pergi Rompin. Faham tu syarat dia? Faham. Okey. Soalan dia, hitung beza jarak perjalanan dari Kuala Pilah ke Rompin oleh Encik Benny dan Encik Moruges. Apa maksud beza jarak? Apa maksud beza jarak? Darab. Beza. Aina berat badan dia 50 kg. Nalini berat badan dia 40 kg. Kalau cikgu kata, okey, beza berat badan korang berapa kilo? Korang buat apa? Bahagi. Mana? Tolak lah. Beza berat awak. Macam mana awak nak bahagi? Berat badan awak dengan Nalini mesti beza tu tolak kan? Berat badan kau 50, tolak berat badan Nalini. 50 tolak 40 berapa? Berapa beza 50 tolak 40? 10. 10. Jadi beza berat awak dengan Nalini 10 lah tolak. Dia perkataan dia, keyword dia kat sini beza. Kalau beza maksudnya operasi Tolak. Kalau jumlah Tambah. tambah. Pegang ni keyword ni. Sampai bila-bila. Okey, boleh? Okey, so dia nak beza. Bila beza maksudnya awak kena cari jarak Benny. Lepas tu cari jarak Moruges. Okey, sekarang kita cari jarak Benny dulu. Jarak Benny, cikgu tulis bawah lah. Jarak Benny. Jarak Benny tadi, dia nak laluan terpendek kan? Terpendek mana? Dari KP nak ke Rompin. B dengan J. Tak, Benny. Dia kata kalau Benny jarak terpendek ni. Shortcut. Mana shortcut daripada Kuala Pilah nak ke Rompin? Jarak paling pendek mana? Sini kan? Nampak shortcut dia? Straight je. Nampak 40. Tak? 40. So 40. Ini daripada, dia straight cut je terus. Daripada Juasih ke, ni daripada Kuala Pilah terus ke Rompin. Ni dari Kuala Pilah terus ke Rompin. Okey, sekarang jarak Moruges pula. Moruges syarat dia daripada KP, dia mesti lalu mana dulu? Ke Juasih. Juasih ke Bahau baru ke Rompin. Dia mesti jarak tu. So, maksudnya kalau kita tengok mana laluan dia, yang cikgu highlight warna biru ni. Ni, betul? KP ke Juasih ke Bahau ke Rompin. Situ. So, berapa tu? 9.3. 9.3 tambah 11.6 tambah berapa satu lagi? 20.7. 20.7. Okey, so kalau kita tambah berapa tu? 9.3. Tekan kalkulator lah. Tambah 11.6 tambah 20.7. Berapa? 41.6.
Tapi ni ke jawapan dia? Tak. Dia nak apa? Beza jarak tadi kan? Ha. Beza jarak maksudnya operasi Tolak. tolak. Maksudnya 41.6 tolak dengan 40. 40. Jadi berapa tu beza dia? 1.6. 1.6. Jangan tulis unit apa-apa. Biar je jawapan macam tu. Oh, maknanya kat belakang tu tak payah tulis lah macam KM. Tak payah. KM ke, KG ke apa ke tak payah tulis. Apa-apa nanti periksa. Jangan tulis unit. Sebab contohlah. Tadi unit dia apa? KM kan? Ha. Betul? Awak confident je awak tulis meter kat situ. Betul ke salah? Salah. Salah. Salah kat mana? Jawapan betul salah kat sini. So dia bulat sini terus tolak 1 markah. Kosong markah lah. Faham? Faham. Berbanding kalau kita tak buat apa-apa macam ni, tak ada unit tak apa, tak salah. Tetap dapat 1 markah. Maknanya dia kira macam nak jalan tu. Yang penting jalan kira awak. Operasi ni ada, tolak ni ada, cari unit ni ada ni. Ni ada, ni ada. Dapatlah 4 markah. Okay, faham. Yang penting operasi tambah tolak tu. Dengan jawapan akhir. Unit-unit tu tak penting. Kita dalam matematik kita tak penting unit. Kalau sains mesti tulis unit kan? Dalam matematik tak payah. Asalkan pengiraan awak guna cara yang betul, pengiraan yang betul, jalan kira yang betul dapat markah. Okey, faham? Faham. Faham, beres. Okey, kita teruskan. Yang ni faham Faham. Soalan-soalan periksa awak ginilah. Okey, terusnya. Rajah di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala. Okey, laluan sehala Mesti sehala ni sebab disebut sehala. Mana sehala ni? Izarul untuk menjalankan latihan larian. Okey. Bucu V1 ialah permulaan. Dia mesti start dekat sini. Okey. Dan bucu V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Sini dia habis. Situ dia habis. Kat situ nampak tak anak panah tu? Nampak. Maksudnya apa jenis graf ni? Ada arah, ada berat, ada dia punya unit. So apa jenis graf ni? Berpemberat dan terarah. Dia ada berat. Nampak? Dia ada berat dan dia ada arah. Setiap ni ada arah. Nampak? Tu semua ada arah. Ada anak panah lah maksudnya. So graf ini adalah graf berpemberat dan terarah. Okey, faham tak? Faham. Okey. Dia nak jarak laluan sehala terpendek. Jarak laluan sehala terpendek dari V1 ke V5. Terpendek maksudnya awak kena cari jarak yang pendek. Jarak yang pendek mana? Dari V1 nak pergi V5. Kalau nak lalu sini, sini, sini. Tu sahala lah tu. Anak panah dia sahala kan? Pendek ke tak tu? 500, 500, 500. 1,500 kan? Awak kena ikut anak panah. Kalau awak lalu dari sini, nampak? Dari sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Lagi panjang. Kan? Kalau lalu dari sini ke sini ke sini. Berapa tu? 6, 8, 14, 19. Pun jauh. Kan? So jarak terpendek mana? 600 dari V1 V1 ke V2, V2 ke V5. So cara kita tulis macam mana? Macam ni. Mesti tunjuk jalan dulu. V1 pergi V2, dari V2 pergi V5. So dia nak jarak kan? Bila jarak kita tambah. 600 tambah 500. So jawapannya berapa? 1,100. Jangan tulis unit, biar je. Faham? Faham. Okey, soalan B.
Okey, cikgu padam dulu yang atas ni, serabut. Okey, soalan B dia nak apa? Jarak sehala terpanjang. Dia nak yang terpanjang pula. Dari V1 ke V5. Tadi dari V1 ke V5. Yang terpanjang tadi mana? Kena carilah. Tadi dari sini ke sini, betul? Betul. Kalau cikgu pergi sini, dia baru 5 baru 15 kan? Baru 1,500. Dia tak panjang lagi. Cari lagi panjang. So V1 ke V3, boleh tak? Lepas tu dari V3 ke V berapa tu? V4. Dari V4 ke V5 kita try. Panjang tak tu? 5, 10, 1,500. Tak boleh. Sini pula. Sini boleh. 1,000. Sini ke sini. Betul? Betul. 900. Ni ke situ. Betul? Betul. Lepas tu dia turun ke Bawah. bawah. Lepas tu ke bawah. Tu panjang lah tu. Kan? Nampak tak tu? Betul. So V1 pergi V2. V2 pergi V3. V3 pergi V4. Lepas tu dia pergi V5. Panjang lah tu. Apa tu baru ambil unit dia. Sama dengan 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500. So, berapa tu? Sikit-sikit kalkulator. 2,500. Ya, pandai. 2,500. Jangan tulis unit. Biar je gitu. Beres? Beres. Okey. Okey, bucu. Ni bucu pula. Bila sebut bucu apa? Bucu yang mana? Terarah. Bucu. Ingat lagi benda apa tu bucu tu? Bucu tu mana? Bucu yang ni. Kan? Ni bucu. Dia nak awak nyatakan bucu je. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 hingga 2.1. Dia nak mesti jarak tu, tak nak lebih. Maksudnya kalau awak guna yang ni tadi, dia dah 1,100. Dia tak nak, dia nak mesti di antara, dia mesti jarak tu mesti 1,400 hingga 2,100. Macam ni dua laluan ni boleh pakai tak? Tak boleh. Tak boleh sebab jarak tu dah satu tak cukup, satu terlebih. Dia mesti nak jarak tu mesti di antara 1,400 sampai 2,100 je. So awak kena fikir mana yang tak sampai. Okey, tadi kita yang cikgu highlight tadi V1, V2, yang ni tak boleh pakai. Betul? Betul. Lagi yang tak boleh pakai V1, V2, V3, ni tak boleh pakai juga. Tu tak boleh pakai. So dia nak jarak yang pendek. So jarak yang pendek mana? Tadilah kan yang mula-mula tadi. Yang ni. Yang ini. V1, V2, betul? Betul. Ni ke sini, boleh kan? Ni ke sini. Sebab dia baru berapa tu? 500 baru? 1,500. 1,500. Penuhi tak syarat ni? Penuhi kan? So jawapan untuk C, dia nak bucu-bucu je. Dia bukan nak awak kira. Dia nak awak tulis bucu je. So dia akan jadi apa tu? V1 pergi ke V2. V3 kan? Betul? Betul. V3 pergi V4, V4 pergi V5. Ni je dia nak. Bila dia suruh tulis laluan, awak kena buat dalam bentuk anak panah macam tu. Okey, faham ni? Faham. Senang je kan? Okey, so cikgu teruskan lagi. Sikit lagi. Last. Okey. Tadi dia dah bagi graf kan. Awak cari laluan terpendek, laluan terpanjang kan. Okey, sekarang dia suruh lukis apa tu?
Tak Okey, ada. dia nak baca sikit. Lukis graf apa? Tak Tak terarah terarah. dan pemberat. Apa maksudnya? Ada Maknanya tak dia tak ada tu. tak maknanya dia tak ada apa? Dia tak ada arah. Dia tak ada arah tapi dia ada apa? Ni. Pemberat. Pemberat. Dia ada nilai lah. Dia ada nilai kan. Okey. Dia kata lukis satu graf tak terarah dan berpemberat mewakili jalan persekutuan yang menghubungkan beberapa buah bandar seperti dalam jadual di sebelah. Anda digalakkan menggunakan peta kawasan untuk menentukan kedudukan bandar-bandar yang diberikan. Maksudnya kiri kanan lah. Okey, tak apa yang tu. Okey, sekarang kalau kita nak tengok nama-namanya panjang kan. Temeloh, mentakap, bera kan. So kita gunakan short form. Kita gunakan huruf pertama je. So temeloh adalah apa? T. Okey. Mentakap adalah M. Kita guna yang tu. Okey. T. Bandar bera kita guna huruf B. B. Boleh? Boleh. Sebab dia ada B seorang je. Okey, teriang ni tak bolehlah guna teriang sebab dia dah temeloh tadi. TG. Kita guna TG. Boleh, tak ada masalah. Mentakap, ada tak mentakap? Dah ada kan? Dah ada. MB. Lancang, boleh guna L. Karak, boleh guna K. Mentakap, tadi dah M. Kuala kerau, boleh tak guna K lagi? Tak boleh. Sebab dia dah guna karak tadi kan? So kita guna KK lah. Boleh? So kita guna short form tu. Okay. So dari situ kita ada T, kita ada M. Kita ada B, kita ada TG, kita ada L, kita ada K, kita ada KK. Okay. Kita ada 2, 4, 6, 7. Maksudnya kita ada 7 bucu. Betul? Betul. Okay, first thing. Okay, cikgu padam dulu tulisan-tulisan tu. Takut mengganggu. Okay, kita tengok situ. Okay, sekarang cikgu lukis apa dulu? Temeloh. Okay, temeloh Sini temeloh. Dari temeloh dia gimana? Pergi mentakap. Pergi mentakap. Situ mentakap. Okay. Dari temeloh juga dia gimana? Bera. Bandar. Bera. Bera. Sini bera. Okay. Okay. Temeloh, mentakap, temeloh, bera. Bera pula dia gimana? Teriang. Teriang. Let's say teriang situ. Teriang tadi TG kan? TG. Bandar bera, temeloh, bandar bera, teriang. Okay, settle. Lepas tu mentakap pula dia gimana? Pergi lancang. Lancang. So situ lancang. Okay, lancang. Lancang pula ke mana? Ke karak. Karak. Ada tak karak yang menghubung? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So sini K. Mentakap juga dia gimana? Kerau. Kuala Kerau. So dia tak ada bersambung dengan mana-mana kan? So Tak kita ada. boleh Tak buat ada. gitu. Sini Kuala Kerau. Kerau. Okay, boleh? Boleh. Okay, lepas tu baru kita buat jarak. Temeloh mentakap 9.3. Temeloh bera? 30.2. 30.2. Sebab dia kata tak terarah kan? So tak payah arah lah. Bandar bera Tiriang 4.9. 4.9. Mentakap lancang 21.1. 21.1. Lancang karak 21.9. 9. Dan mentakap Kuala Kerau 34.6. 6. Faham? Faham. Okey. Adakah, soalan B dia tanya. Adakah graf yang anda lukis merupakan pokok? Berikan justifikasi anda. Apa maksud pokok? Pokok yang tak bersambung.
Tak Maknanya bersambung satu-satu. dan dia punya tepi adalah bucu tolak satu kan? Okey. So tengok bucu dia ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bucu ada 7 kan? So 7 tolak 1, sepatutnya tepi awak mesti ada berapa? Ada 6. 6. Cukup tak 6 tu? Tepi awak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So dia pokok ke tak? Ya. Pokok. Ya. So pokok ya. 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 Kenapa? Berikan justifikasi anda. Sebab dia kata kalau awak jawab ya, kenapa? Kerana Kerana ni lah tadi. Kerana bucu ada 1. Kerana bilangan tepinya ada 7. 6. 6. Kerana bilangan tepi ada 6. Lepas tu dan grafnya tak berapa? Tak berarah. mana berarah? Tak bertindih. Tak bertindih. Syarat dia kan tak boleh bertindih. Syarat dia kan tak boleh gitu. Contoh tak boleh gitu kan. Dia tak boleh gitu. Syarat untuk pokok, betul tak? Betul. So ni memang tak ada. So dia tak bertindih. Faham? Faham. Senang je kan? Senang. So habislah dah bab ni. Habis dah. Finish bab 5. Okay. So Alhamdulillah kan. Lepas raya kita masuk bab 6. Okay. So latihan buat modul impang ni muka surat ni. Lepas tu screenshot hantar dekat Telegram cikgu. Ya, yang PBD tu. Semua kat situ. Nanti cuti hari raya ni cikgu slow-slow lah tanda. Sebab cikgu baru siap tanda kertas periksa tengah tahun awak yang admit. Dah boleh tengok markah ke korang? Belum? Tak, cikgu tak bagi